Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum memulakan mesyuarat, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya, mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Agenda 1, doa oleh Datuk Bandar. Dijemput yang bagi Datuk Bandar untuk membacakan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibuka mesyuarat pada pagi ini dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang Maha Perkasihani. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, pada rasul-rasulnya salawat dan salam kehormatan, pada sekalian orang yang taatkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli-ahli majlis mesyuarat bagi mentadbir maslahat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentiasa aman, makmur limpah kebahagiaan, meliputi sekalian warga kota Kuala Terengganu. Ya Allah, ya Tuhan, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis Bandaraya Kuala Terengganu, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi Bandaraya Kuala Terengganu, bagi rakyat sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan, berkat-Mu kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamahan, menjadi perintah dan kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bandaraya Kuala Terengganu serta penduduk-penduduknya sekalian. Ya Allah, ya Tuhan, di pohon doa kami diperkenankan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, agenda 2, ucapan Datuk Bandar. Dijemput yang bagi Datuk Bandar untuk membuat ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada ahli majlis, pengarah-pengarah dan ketua-ketua bahagian yang sudah hadir pada mesyuarat hari ini. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita diberikan kesihatan yang baik bagi meneruskan khidmat dan bakti pada masyarakat. Sebagai ahli mesyuarat yang setia berbakti untuk rakyat, sentiasa diberikan kekuatan dan perlindungan. Sudah menjadi kelaziman kehidupan pada hari ini. Cemburuan dan pujian atas segala perkhidmatan yang disampaikan sudah sebati dalam kehidupan kita. Kita sebagai pentadbir perlulah sentiasa kuat bagi menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Ahli mesyuarat yang dikasihi, pada mesyuarat hari ini saya ingin memaklumkan beberapa perkara kepada ahli mesyuarat. Kemudian hormat Lembaga Hasil Dalam Negeri Kuala Terengganu. Pihak LHDN Kuala Terengganu telah mengadakan kunjungan hormat ke MBKT pada 12 Februari baru ini. Kunjungan hormat ini bagi membincangkan pelbagai kerjasama yang boleh dilakukan antara BKT dan LHDN bagi tujuan pembesaran asas cukai. Pihak BKT sentiasa terbuka bagi menjalinkan kerjasama dengan mana-mana agensi yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Majlis Perhimpunan bersama Datuk Bandar. Majlis ini telah diadakan pada 20 Februari bertempat di Stadium Negeri. Pada perhimpunan ini telah disampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang bulanan dan cerah hati persaudaraan kepada kaki tangan. Setiausaha Kelab Sukan BKT atau Kesumba telah menyerahkan piala yang dimenangi bagi sukan pingpong pada kejohanan sukan Mala yang telah diadakan pada November 2019 pada Datuk Bandar. Aduan awam. Pihak BKT sentiasa menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama. Pelbagai aduan awam yang disampaikan oleh masyarakat sentiasa dipandang serius oleh pihak BKT. Ini kerana setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat akan menambah baik lagi perkhidmatan yang disampaikan oleh BKT. Bagi makluman, pihak kita telah menerima aduan awam sepanjang tahun 2019 sebanyak 708 aduan.
Sebanyak 98% aduan awam telah berjaya diselesaikan pada tahun lepas. Peranan dan tanggungjawab Ahli Majlis. Ahli Majlis merupakan orang yang bertanggungjawab untuk sentiasa mendekati dan berhubung dengan rakyat. Jadikan integriti sebagai teras utama dalam menyampaikan perkhidmatan supaya terhindar dari niat untuk kepentingan diri atau untuk kepentingan suatu golongan tertentu. Melalui sikap jujur, ikhlas dan amanah, Ahli Majlis dapat melaksanakan tugas dunia yang baik dan murni, tidak menyalahgunakan kuasa, angkuh dan tidak terlibat dengan rasuah. Bagi memastikan perjalanan usaha majlis ini dalam keadaan telus dan saksama, Akta Kerajaan Tempatan 1976, iaitu Akta 171, telah memperuntukkan had dan sekatan yang perlu dipatuhi oleh semua ahli majlis. Ahli majlis adalah menjalankan tugas dengan amanah, tanpa sebar kepentingan diri atau memandang pihak. Bersama-samalah kita memperolehi azam dan tekad supaya tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan tidak menyeleweng daripada prinsip kerajaan Terengganu. Kerajaan kita hari ini iaitu Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Akhir kata saya ingin menyampaikan pesanan Rasulullah SAW yang sentiasa menjadi pegangan dan panduan umat Islam hingga ke akhir zaman. Daripada Ibnu Umar Arhumah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap orang daripada kalangan kalian adalah penjaga yang amanah, dan setiap kalian juga akan bertanggungjawab ke atas orang yang beri orang bawahannya. Seorang pemimpin adalah penjaga. Seorang pemimpin adalah penjaga yang amanah dan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang suami adalah penjaga yang amanah dalam keluarganya dan bertanggungjawab ke atas bawahannya. Seorang isteri adalah penjaga yang amanah dalam rumah tangga suaminya dan bertanggungjawab ke atas jagaannya. Seorang pelayan adalah penjaga yang amanah pada harta majikannya dan bertanggungjawab ke atas barang jagaannya. Setiap orang daripada kamu adalah penjaga yang amanah dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya agenda 3, pengesahan peringatan mesyuarat yang lepas. Peringatan mesyuarat majlis bagi kali pertama bertarikh 29 Januari 2020. Dikemukakan peringatan mesyuarat untuk disahkan, dijemput Tuan Haji Muhammad Izhan bin Ma'ali untuk mencadang dan Encik Fauzai bin Hussein untuk menyokong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Muhammad Izhan bin Ma'ali dengan ini mencadangkan peringatan mesyuarat yang lepas. Peringatan mesyuarat majlis kali pertama bertarikh 29 Januari 2020 diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauzai bin Hussein dengan ini menyokong cadangan tersebut. Sekarang saya buka bilik ini bagi apa-apa pindaan sekejap ada. Boleh jelas sikit Tuan Fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin tahulah penjelasan sikit tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia TPPN. Berapa lama lagi kita akan menanggung benda ni penyelenggaraannya. Terima kasih Tuan Fungsi. Datuk. Dia ni. Sami ya? Mi. Ya. Razi. Kabutiung. Flat Kabutiung. Ibu Datuk, Majlis, tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia ini sebenarnya adalah satu peruntukan yang disediakan oleh pihak kementerian dalam menyelenggarakan perumahan Malaysia. Itu bagi projek perumahan di bawah negeri lah, di bawah negeri, dan di mana tabung ini sebenarnya dia memperuntukkan sesuatu jumlah yang diberikan kepada PBT, bukan di Terengganu saja, di seluruh Malaysia. Jadi sebenarnya yang dinyatakan lawatan tapak ke Pansapuri Kebon Tiong diadakan pada 22 Januari bagi membuat semakan
kepada permohonan yang kita minta untuk perbaikan lift Kampung Tiong. Itu ya, Tok. Ni Cik Sami minta jelas sikit segi apa ni penubuhan MC di Kampung Tiong. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Bandar, ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah dan ketua bahagian sekalian. Untuk penubuhan MC Kampung Tiong ni kita dalam proses takhir dah, sebab baru ni pihak PU telah memaklumkan bahawa pindah milik untuk ke semua bahagian yang melayakkan kita untuk menubuhkan MC telah siap sedia, dan kita jangka selepas raya nanti kita akan adakan satu mesyuarat khas bagi penubuhan MC. Yang mana sebelum ni saya tambah sikit yang Encik Razim maklum tadi, kalau tak silap kata saya, pihak KPKT telah meluluskan peruntukan sebanyak 1,000 lebih untuk membaiki lift di Kampung Tiong, yang mana lift merupakan satu masalah utama penubuhan kita untuk membuka MC, yang mana sebelum ni kita terpaksa belanjakan lebih kurang ratusan ribu setiap tahun untuk membaiki setiap kerosakan yang ada di Kampung Tiong. Dan insya-Allah saya rasa selepas tertubuhnya MC nanti, segala kerja-kerja penjagaan akan berada di bawah MC lah. Segala hasil atau belanjaan adalah di bawah peruntukan mereka semua. Dan kita akan melepaskanlah segala kepentingan kita situ. Walaupun begitu, kita masih ada lagi pegangan kita di situ, yang mana kita adalah pemegang share majoriti di Kampung Tiong itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Okey, jika tidak ada apa-apa lagi penaan, kita terima peringatan besar ini dan kita sahkan. Terima kasih. Seterusnya agenda 4, pembentangan laporan-laporan, cadangan dan pemmakluman jawatankuasa. Perkara 4.1, laporan bilangan 6 2020 dari Jawatankuasa Pelesenan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang. Dijemput Encik Muhammad Nasir bin Embung mengemukakan usulnya dan Encik Muhammad Izzat bin Abdullah untuk menyokong usul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Muhammad Nasir bin Embung mengusulkan bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 6/2020 dari Jawatankuasa Pelesenan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang yang telah diadakan pada 16 Februari tahun 2020. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abdullah dengan ini menyokong cadangan tersebut. Sekarang saya buka bagi apa-apa pindaan sebelum kita sahkan. Okey, tidak ada apa-apa lagi perbahasan mengenai mini ini, kita terima dan kita sahkan. Terima kasih. Seterusnya perkara 4.2, laporan bilangan 7/2020 dari Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta. Dijemput Tuan Haji Muhammad Siddiq bin Abdullah mengemukakan usul dan Encik Muhammad Razaki bin Daud untuk menyokong usul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq bin Abdullah mengemukakan usulnya berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 7/2020 dari Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta yang telah diadakan pada 16 Februari 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razaki bin Daud dengan ini menyokong cadangan tersebut. Sekarang saya buka kepada ahli majlis apa pindaan atau perbahasan bagi minit ini sebelum kita terima. Sebenarnya tiada, terima kasih, kita terima. Perkara 4.3, laporan bilangan 8/2020 dari Jawatankuasa Pusat Setempat USC. Dijemput Encik Muhammad Nazari bin alias Manaf untuk mengemukakan makluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazari bin alias
mengemukakan makluman bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat setempat OSC laporan bilangan 8/2020 dari Jawatankuasa Pusat setempat OSC yang telah diadakan pada 20 Januari 2020 dan 3 Februari 2020. Terima kasih. Seterusnya perkara 4.4 laporan bilangan 9/2020 dari Jawatankuasa Pusat setempat OSC Notis. Dijemput Encik Khairuddin bin Muhammad untuk mengemukakan makluman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairuddin bin Muhammad ingin memaklumkan bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat setempat OSC Notis laporan bilangan 9/2020 dari Jawatankuasa Pusat setempat OSC Notis yang telah diadakan pada 13 Februari 2020. Seterusnya agenda 5 pembentangan kertas-kertas mesyuarat. Sebelum kertas mesyuarat ini dibentangkan, saya akan menelakan mesyuarat kerana mempunyai kepentingan dalam kertas mesyuarat ini. Memandangkan yang berbahagia Datuk Pengurusi meninggalkan mesyuarat semasa kertas ini dibentangkan, diminta ahli-ahli majlis yang hadir hendaklah memilih seorang daripada ahli majlis untuk menjadi pengurusi mesyuarat sementara. Seterusnya diminta seorang ahli majlis untuk membuat cadangan dan seorang untuk menyokong. Saya cadang SUB naik ke atas. Pucak muka. Hari ini sejarah. Seterusnya mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Perkara 5.1 kertas mesyuarat Majlis bilangan 1/2020 iaitu kelulusan bayaran untuk pembelanjaan perjalanan luar negara oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi menghadiri jemputan lawatan kerja delegasi Kerajaan Negeri Terengganu ke persidangan World Urban Forum WUF 10 Abu Dhabi UAE pada 6 hingga 12 Februari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq bin Abdullah. Sebelum pembentangan kertas mesyuarat dimulakan, mesyuarat majlis ditukar menjadi jawatankuasa bagi membolehkan kertas mesyuarat majlis bilangan 1/2020 dibincangkan secara terperinci. Dipersilakan pengarah khidmat pengurusan untuk memberi penerangan berkaitan dengan kertas mesyuarat majlis bilangan 1/2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pengerusi, ahli-ahli majlis dan ahli-ahli mesyuarat.
Kertas Mesyuarat Majlis Bilangan 1 2020 yang bertajuk kelulusan bayaran untuk perbelanjaan perjalanan luar negara oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bagi menghadiri jemputan lawatan kerja delegasi Kerajaan Negeri Terengganu ke persidangan World Urban Forum WUF 10 Abu Dhabi United Arab Emirates pada 6 hingga 12 Februari 2020. 1.0 tujuan kertas ini dibentangkan adalah untuk mendapatkan pertimbangan serta kelulusan mesyuarat majlis untuk perbelanjaan perjalanan luar negara oleh Datuk Bandar bagi menghadiri jemputan ke persidangan World Urban Forum pada 6 hingga 12 Februari 2020. Latar belakang 2.0, bahagian kerajaan tempatan pejabat SUK Terengganu telah menganjurkan persidangan World Urban Forum di Abu Dhabi pada 6 hingga 12 Februari. Objektif lawatannya adalah untuk memahami dan mempelajari tentang sistem pengurusan bagi membangunkan dan menguruskan pembenaran serta meningkatkan kapasiti peserta dalam merancang dan mengubal polisi yang dapat meningkatkan kesedaran kepentingan pengurusan perancang pembangunan bandaraya yang lebih baik. Pembiayaan untuk lawatan tersebut menggunakan peruntukan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu mengikut kaedah dan tata cara perolehan serta perkeliling kewangan yang telah ditetapkan. Pakej lawatan tersebut dikendalikan oleh syarikat HRM Travel Tours Sdn Bhd. Harga termasuk tiket penerbangan, penginapan dan pengangkutan perjalanan lawatan tadika berjumlah RM22,000 sebagaimana pilihan Pejabat SUK Terengganu Kerajaan Tempatan Surat SUK TR 572-166/6 sebagai lampiran. 3.0 pengesyuaran justru itu mesyuarat majlis yang bersidang pada hari ini adalah dipohong untuk membuat pertimbangan dan kelulusan pakej lawatan tersebut yang dikendalikan oleh syarikat HRM Travel Tours Sdn Bhd seperti mana di perkara 2.2 dengan harga RM22,000. Sekali terima kasih. Seterusnya mesyuarat buka untuk apa-apa perbahasan ataupun pandangan pada ahli majlis. Silakan. Saya mencadangkan supaya diluluskan. Sokong. Alhamdulillah. Sekejap je lah maknanya. Okey, setelah pindaan atau pembahasan dijalankan, jawatankuasa ditukar semula kepada mesyuarat majlis. Dan terima kasih majlis beri percayaan. Seterusnya keputusan Kertas Mesyuarat Bilangan 1/2020 telah dibuat dan dijemput Yang Berhormat Datuk Bandar untuk memasuki semula Dewan Mesyuarat. Seterusnya, agenda 6, tangguhan mesyuarat majlis. Majlis ditangguhkan pada satu masa yang akan ditetapkan kemudian. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.